Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 13.2. Okey, iaitu kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital muka surat 132 hingga 134. Okey, video ini adalah video yang terbaru, yang latest lah. Maksudnya sebelum ni kali cikgu dah rekodkan, dah uploadkan video sebelum ni tapi berlaku kesilapan teknikal di mana paparan tu tak keluar. Okey, tak apalah. Ini video backup dah. Di mana cikgu ringkaskan video ni, kita bincang jawab soalan dengan jawapan dia sekali lah. Okey, baik. Okey, terus pergi pada soalan. 15 keping kad yang bernombor 1 hingga 8 diletakkan di dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih daripada kotak itu. Tentukan sama ada setiap peristiwa yang berikut mungkin berlaku atau tidak. Jadi cara dia, kita senaraikan dulu ruang sampel S sama dengan dalam bentuk tata tanda set ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tengok nombor genap tu dipilih ada kemungkinan berlaku ke tak mungkin berlaku. Jadi mungkin berlaku lah, itu saja. Yang pertama, nombor perdana dipilih. Okey, daripada senarai ini nombor perdana yang mana? Nombor 3, 5, 7. Nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan satu saja. Okey, jadi mungkin berlaku. Nombor melebihi 20 dipilih. Tidak mungkin berlaku. Nombor negatif dipilih pun tidak mungkin berlaku. Okey, baik. Selesai soalan A. Soalan B. Okey. Tulis ruang sampel S dan peristiwa A bagi setiap yang berikut dengan menggunakan tata tanda set. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel dengan simbol ni lah N dalam kurungan S dan peristiwa N dalam kurungan A. Contoh, sebiji dadu dilambungkan. A ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Jadi kita senaraikan dulu ruang sampel tu S dalam bentuk tata tanda set ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan A itu peristiwa mendapat satu nombor genap. Nombor genap kat sini 2, 4, 6. Jadi NS, bilangan ruang sampel, unsur dalam sampel tu ada 6. Bilangan nombor genap ada berapa? 3. Itulah contohnya. Jadi kita tengok pada soalan. Jantina bagi seorang bayi yang baru dilahirkan diperhatikan. A ialah peristiwa seorang bayi lelaki dilahirkan. Okey, ruang sampel dia dalam bentuk tata tanda set L, P, lelaki perempuan. Jadi A itu kebarangkalian untuk yang lelaki A sama dengan ruang sampel tu dia punya tata tanda set L. Jumlah bilangan unsur dalam ruangan sampel ada 2. Bilangan unsur dalam yang kata A tu, A ni untuk mewakili bilangan jantina lelaki ada 1 lah. Okey, baik. Yang kedua, satu huruf dipilih daripada perkataan perak. A ialah peristiwa mendapat satu vokal. Okey, kita senaraikan sampel itu dalam bentuk tata tanda set P, I, R, A, K. A kita senaraikan dulu dalam bentuk tata tanda set huruf vokal ni I dengan A. Bilangan unsur dalam sampel ada 5. Bilangan unsur A ni ada 2. Okey, huruf vokal tu 2. Selesai muka surat 132. Seterusnya muka surat 133. Raja di sebelah menunjukkan sebuah pemutar dan sekeping kad nombor yang diletak di dalam sebuah kotak. Sekeping kad diambil secara rawat daripada kotak itu dan jarum penunjuk diputarkan. Okey, kotak pertama tu nombor 3, lepas tu dekat pemutar tu ada nombor 1, 2, 3. Soalan A, lengkapkan gambar rajah pokok di bawah. Seterusnya tulis unsur dalam ruang sampel itu. Okey, ni gambar rajah pokok dia dah buat, kita cuma isi tempat kosong. Okey, dekat kad tu nombor 3, dekat pemutar kita lengkapkan 1, 2, 3. Jadi kesudahannya kita baca macam ni lah. Kalau kad 3 pemutar 1, dia punya kesudahan dalam kurungan 3,1. Kalau dekat kad tu nombor 3, pemutar nombor 2, jadi kesudahan dia dalam kurungan 3,2. Kad nombor 3, pemutar nombor 3, jadi kesudahan dia dalam kurungan 3,3. Jadi dia punya sampel tu, tulis unsur dan sampel dalam bentuk tata tanda set. S sama dengan, okay, kita senaraikan semua ni. Okay.
bezakan dengan koma ni. 3 dalam kurungan 3,1, koma dalam kurungan 3,2, koma dalam kurungan 3,3 dan kita tutup ruang sampel tu. Okey, baik. B, senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa A yang mendapat dua nombor yang sama. Kalau kita tengok kat sini dua nombor yang sama cuma yang kesudahan 3, 3. Jadi kita tulis A sama dengan dalam bentuk tata tanda set dalam kurungan 3,3. Peristiwa B yang mendapat sekurang-kurangnya satu nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor 3. Jadi kalau kita tengok dekat kesudahan ni, ketiga-tiga kesudahan tu ada nombor 3. Jadi kita senaraikan ke semua kesudahan tu dalam bentuk tata tanda set seperti berikut. Okey, selesai. Harap faham yang tu. Pergi kepada soalan nombor 2. Kotak X mengandungi sekeping kad berlabel huruf E. Kotak Y mengandungi kad berlabel huruf M, E, J dan A. Sekeping kad dari kotak X dan sekeping kad dari kotak Y dipilih secara rawak. Lukis satu gambar rajah pokok dan seterusnya tulis unsur dalam ruang sampel. Okey, ni kotak X ada E, huruf E, kotak Y huruf M, E, J, A. Jadi kesudahan dia sama dengan soalan konsep dia soalan nombor 1 tadi. Kita senaraikan kalau kotak E, kotak X ni E, kotak Y tu M, kita tulis dalam kurungan E, M. Kalau E dengan E, E, E. Kalau E, kotak Y, J, E, J. Kotak X, huruf dia E, kotak Y dia A, jadi kesudahan dia dalam kurungan E, E. Dan jangan lupa tulis dia punya unsur dalam ruang sampel tu, dalam bentuk tata tanda set, kita tulis macam ni. Okay, tulis semua, jangan lupa. B, senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi yang pertama peristiwa P yang mendapat dua huruf yang berlainan. Jadi daripada kesudahan ni kalau dua huruf yang berlainan EM, EJ, EA. Ada tiga lah kita senaraikan semua. Manakala soalan 2 ni peristiwa Q yang mendapat dua huruf vokal. Dekat kesudahan ni kita tengok huruf vokal kesudahan dia ada dua lah EE dengan EA. Kita senaraikan. Okey, itu saja selesai. Muka surat 133. Muka surat 134. Okey. Soalan 1, soalan 2. Okey, terdapat 8 biji guli merah dan 12 biji guli kuning di dalam sebuah bekas. Sebiji guli dikeluarkan daripada bekas itu secara rawak. Apakah kebarangkalian mendapat sebiji guli kuning? Okey, baik. Bilangan guli merah M ada 8, kuning ada 12. Jadi PK ni kebarangkalian untuk guli kuning sama dengan NK ni bilangan guli kuning bagi NS bilangan semua sekali tu. Okey, bilangan guli kuning 12 bahagi dengan jumlah guli 20. Okey, 12 bagi 20 kita kecilkan pecahan tu kita bahagi dengan 4 jadi 3/5. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2, Siti mendapat upah sebanyak RM80 pada setiap hari Selasa dan Jumaat. Hitung kebarangkalian dia mendapat wang sebanyak RM80 per hari dalam 4 minggu. Jadi dalam seminggu untuk kebarangkalian kata seminggu tu ada dua hari Selasa dan Jumaat. Ada 2 kali seminggu lah. Maksudnya kalau 4 minggu 2 darab 4, 8 lah. 8 hari lah untuk Selasa dan Jumaat. Jumlah hari bahagi dengan jumlah hari tu kalau 7 darab 4 minggu 28 hari. Jadi kita kecilkan pecahan ni, kita bahagi dengan 4 dapat 2/7. Selesai soalan nombor 2. Okay, soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan nama pengawas dan pustakawan di dalam sebuah kelas. Okay, kalau kita tengok kat sini pengawas ada 6 orang tu Alvin, Nos, Nasir, Lily, Amirul, En. Pustakawan ada 4 orang, Jamal, Hidayah, Lee, Anita. Jadi kita labelkan pengawas PE, pustakawan PU kecil. Okey, bilangan pengawas 6, bilangan pustakawan 4. Seorang daripada mereka dipilih untuk menjawab satu soalan. Apakah kebarangkalian seorang pengawas dipilih? Okey, P itu kebarangkalian, probability. Dalam kurungan PE itu pengawas tadi sama dengan NPE, maksudnya bilangan pengawas bahagi dengan NS, jumlah unsur dalam sampel tu. Jadi bilangan pengawas 6 bahagi dengan 10 jumlah semua. 6/10 kita kecilkan pecahan tu jadi 3/5. Selesai nombor 3. Soalan terakhir. 8 keping kad seperti yang ditunjukkan di bawah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sekeping kad dipilih secara rawak, cari kebarangkalian mendapat nombor 5. Okey, sekeping kad yang ada nombor 5. Jadi P5, kebarangkalian 5 sama dengan bilangan
kad yang ada nombor 5 tu bahagi dengan bilangan kad semua NS. Jadi satu kad yang ada nombor 5 jumlah kad 8. Jadi 1/8 lah. B, nombor yang lebih besar daripada 6. Ada nombor 7 dengan 8. Maksudnya 2 kad daripada 8 kad tadi. Okey, 2/8. Jadi 1/4. Jadi selesai ke semua soalan pentaksiran bilik darjah untuk satu topik 13.2 ni kebarangkalian teori. Itu saja pada cikgu. Jadi tiada alasan lagi untuk menghantar tugasan sebab semua tugasan telah pun dibincangkan dan mendapat jalan kira dan jawapan yang tepat dekat situ. Okey. Itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.